Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya San Yahya dan ini fokus minggu depan. Banyak perkara yang berlaku. Kita tahu kejadian di Sudan, 30 rakyat Malaysia telah pun dibawa pulang ke Malaysia dan juga kita mengharapkan agar perjalanan dan juga situasi di sana baik sebaik-baiknya dan juga Alhamdulillah rakyat Malaysia telah pun berada di Malaysia ketika ini. Selain daripada itu, apa yang berlaku hari ini adalah siri yang pertama untuk rumah terbuka di 6 negeri bersama dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan ia akan dilanjutkan pada minggu-minggu hadapan dan pastinya ini turut menjadi tumpuan rakyat Malaysia. Dan juga antara perkara lain adalah isu-isu berkaitan dengan politik, isu cuaca panas dan sebagainya. Tetapi sebelum saya bersama dengan tetamu, ini perkongsian berkaitan dengan risiko cuaca panas yang mana warga emas berusia 65 tahun ke atas, bayi dan kanak-kanak berusia 5 tahun ke bawah serta ibu hamil dan menyusukan anak antara golongan yang berisiko tinggi apabila terdedah kepada cuaca panas. Dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menerusi perkongsian infografik dalam Facebook turut memaklumkan jenis pekerjaan dan juga status kesihatan yang perlu diberi perhatian. Rentetan beberapa kawasan di Malaysia dilanda cuaca panas dengan suhu yang tinggi sejak kebelakangan ini. Dan penghidap penyakit kronik antaranya sakit jantung dan juga darah tinggi, pekerja yang terdedah dengan cuaca panas serta individu aktif sebagai contoh untuk ahli sukan berisiko tinggi apabila cuaca panas. Dan hantaran itu juga mengingatkan fenomena cuaca panas memberi kesan kepada kesihatan seperti boleh mengakibatkan strok haba apabila terdedah secara berterusan. Dan jelas info itu, langkah bagi mengurangkan pendedahan terhadap cuaca panas perlu diambil untuk mengurangkan kesan terhadap kesihatan. Dan ini pula kemas kini dan juga update terkini terutamanya berkaitan dengan suasana politik terutamanya melibatkan kerajaan perpaduan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menyatakan bahawa kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dipertahankan sehingga PRU ke-16. Dan menurut Ahmad Zahid, selagi beliau memegang jawatan sebagai pengerusi Barisan Nasional BN dan Presiden UMNO, kesemua 30 ahli parlimen gabungan parti itu akan terus memberi sokongan kepada Anwar sebagai Perdana Menteri. Menurut Ahmad Zahid, kombinasi yang dibentuk antara BN dan Pakatan Harapan PH merupakan yang terbaik meskipun sebelum ini beliau sendiri pernah alergik dengan parti diwakili Anwar. Bukan tidak ada cabaran, pelbagai cabaran. Termasuk baru-baru ini kononnya ada 15 orang ahli-ahli parlimen daripada BN nak letak jawatan, nak ada pilihan raya kecil. Saya tidak mahu mendahului hukum Allah. InsyaAllah sebagai pengurusi BN, sebagai Presiden UMNO, saya akan pertahankan semua ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional akan terus memberikan sokongan pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baru-baru ini, sebuah portal melaporkan terdapat gerakan menumbangkan kerajaan perpaduan oleh beberapa ahli parlimen yang sebelum ini menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin dilantik sebagai Perdana Menteri selepas PRU ke-15. Hari ini di Hotel Raya di Alostar, Kedah telah pun selesai Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani. Selepas itu, ia akan dilangsungkan pula di Pulau Pinang, diikuti Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu dan juga Selangor. Ini antara perkara dan juga fokus minggu depan untuk kita bincangkan bersama dengan saudara Mujibu Abdul Muiz, Fellow Kursi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM. Terima kasih Tuan kerana bersama-sama dengan Esra Awani untuk waktu ini. Tetapi untuk kita melihat sedikit apa yang berlaku sebelum ini, yang mana PN ditemplak apabila menjadikan Rumah Terbuka Malaysia Madani sebagai modal yang mencetuskan permusuhan politik. Dan Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani bersama Perdana Menteri sempena sambutan Aidilfitri diadakan di 3 buah negeri di bawah pentadbiran pembangkang dilihat mempunyai signifikannya tersendiri. Dan ada yang berpandangan bahawa penganjuran ini tidak hanya kerana PRN yang akan datang tetapi usaha ke arah membawa penyatuan biarpun berbeza ideologi politik. Tetapi untuk saudara Mujibu, melihat kepada mungkin signifikan penganjuran Rumah Terbuka Malaysia Madani ini diadakan di 6 negeri yang akan berdepan dengan pilihan raya negeri nanti.
Ya, ini mungkin satu polemik yang bertepatan, faktor masa, timing itu ya Ihsan, yang menjadikan ia begitu menarik dan polemik ini meningkat memandangkan 6 pilihan raya negeri yang bakal kita hadapi sekitar Julai ataupun Ogos nanti. Namun begitu dalam hal ini saya rasa mana-mana pihak tidak harus menjadikan polemik ini sebagai satu modal politik ya, di samping kita melihat faktor politik ini adalah satu faktor yang begitu dinamik sekali. Tapi dalam bulan yang mulia sebegini dan dalam konteks kita masih lagi mahu melihat adanya penyatuan politik setelah kita dibadai dengan permusuhan politik yang berterusan pasca PRU 14 ya, yang membawa kepada tiada kerajaan yang dapat dibentuk selepas PRU ke-15, maka mungkin dalam hal ini rumah terbuka harus dijadikan modal untuk menjadi satu titik kepada political consolidation ya, adanya penyatuan politik ini menjadi satu ruang kepada Perdana Menteri yang baru untuk berjumpa pada rakyat. Jadi ini sepatutnya dilihat dalam pada aspek itu. Kerana kalau kita melihat daripada sisi politik, saya rasa semua pihak, semua parti juga menjadikan majlis-majlis tertentu ya, menggunakan timing yang spesifik untuk dijadikan ataupun dikapitaliskan dalam aspek berpolitik. Lihat bagaimana negeri-negeri seperti Kelantan, Terengganu dan Kedah mengadakan majlis berbuka puasa di Kuala Lumpur contohnya. Itu juga barangkali kalau kita melihat daripada sisi politik sudah tentu itu boleh diletakkan sebagai satu lagi unsur untuk berpolitik, tetapi menggunakan timing pada bulan Ramadan dan dari itu. Jadi saya rasa dalam hal ini perkara-perkara sebegini harus dilihat luar daripada kerangka politik, walaupun saya melihat menolak sisi berpolitik dalam kerangka orang politik itu adalah sesuatu yang sukar, tetapi sekurang-kurangnya lah saya rasa dalam bulan yang mulia ini sisi permusuhan politik itu barangkali perlu diredakan seketika lah, dan ia harus dilihat dalam kerangka yang lebih harmoni, yang lebih madani bagi memastikan kita itu boleh berpolitik, tetapi dalam hal-hal tertentu barangkali gencatan politik itu perlu berlaku, terutamanya dalam melihat rumah terbuka ini sebagai satu ruang dan peluang kepada semua pihak untuk berrekonsiliasi, melihat kembali hubungan-hubungan yang sebelum ini mungkin terjejas kerana berpolitik yang berlebihan, dan ini mungkin untuk ruang kepada semua untuk merapatkan kembali ruang dan mungkin mencari titik persamaan dan mengurangkan jurang perbezaan politik itu, kerana selepas ini saya rasa mereka akan kembali berpolitik seperti biasa, memandangkan pilihan raya negeri masih lagi ada dan semua orang masih lagi berpeluang untuk merebut apa juga ruang yang boleh digunakan dalam aspek itu untuk berpolitik. Berfikir dalam kerangka harmoni dan juga sambutan Aidilfitri itu adalah benar. Tetapi sekiranya kita meletakkan bahawa ini adalah kerangka politik dan mungkin satu bentuk strategi contohnya, apakah kegusaran ataupun kesan besar terutamanya kepada negeri-negeri yang ditakbir pembangkang? Ya, dari satu sisi saya melihat bahawa mungkin ini melihat kepada momentum yang sedang dibina oleh Anwar Ibrahim ya, dan sudah tentulah isu-isu sebegini banyak dikaitkan dengan kegusaran bahawa apakah di sebalik ketidaktentuan, walaupun pada satu ketika kita melihat negeri-negeri pembangkang dan gelombang hijau itu masih is there to stay ya, ataupun masih lagi berada di situ, dan mood serta sentimen rakyat terutamanya pengundi-pengundi Melayu masih lagi mungkin berada bersama dengan gelombang hijau, dan sudah tentu isu-isu yang terkait dengan apa juga yang boleh barangkali meruntuhkan stigma terhadap pengundi Melayu yang pada ketika ini kita lihat
masih lagi tidak menunjukkan satu trend yang tetap bahawa mereka akan mengundi parti, terutamanya apabila kita bercakap dengan dalam konteks negeri-negeri Melayu akan kekal mengundi mengundi parti-parti Melayu, terutamanya Perikatan Nasional, memandangkan juga dinamika politik Melayu itu sendiri adalah sesuatu yang cair, dia tidak statik ya, terutamanya kalau kita bercakap dengan dalam konteks negeri Kedah dan Terengganu itu sendiri ya, yang telah menunjukkan bahawa pengundi di sini mampu untuk melakukan swing, menukar kerajaan negeri pada ketika yang tertentu berdasarkan mood serta sentimen semasa berbanding dengan di negeri Kelantan. Jadi mungkin ini satu kegusaran dalam aspek pihak pembangkang ya. Kalaupun kita melihat ini ihsan daripada timing rumah terbuka ini ataupun majlis-majlis tertentu bagi menggerakkan kempen politik tertentu, itu juga barangkali boleh mempengaruhi Perdana Menteri, sentimen tertentu, terutamanya dalam aspek Perdana Menteri yang pada ketika ini cuba membina momentum, dan sudah tentu isu rumah terbuka ini boleh dijadikan modal memandangkan kenyataan Perdana Menteri dalam konteks pembaziran dan sebagainya. Tapi dalam hal ini mungkin dia lebih kepada pembinaan persepsi yang positif dan mungkin personal touch yang mungkin hadir dalam konteks ini boleh memberikan sedikit kredit kepada Perdana Menteri dan sedikit sebanyak mungkin akan memberi menjejaskan momentum yang dibina oleh Perikatan Nasional dalam konteks menuju ke Pilihan Raya Negeri yang akan datang, Ehsan. Saudara Mujibu, kita ada kurang lagi 2 minit sebelum kita pergi berhenti rehat ini. Tuan Mujibu ada menyebut berkaitan dengan membina persepsi. Ini sangat penting, terutamanya apabila ia melibatkan Perdana Menteri, kerajaan dan sebagainya. Apabila turun mengadakan rumah terbuka seperti ini, persepsi dan juga membina persepsi yang bagaimana untuk memastikan bahawa ini adalah sesuatu yang dilakukan kerajaan dan juga menepati apa yang dimahukan rakyat. Membina persepsi yang bagaimana dalam suasana rumah terbuka ini? Ya, satu, kita harus melihat rumah terbuka ini memberikan personal touch pada pimpinan kepada rakyat ya, dengan berselfie, dengan mencipta suasana feel good ya, dan sedikit sebanyak isu-isu yang menyentuh tentang kerajaan itu boleh dilunturkan melalui feel good factor ini. Dan di samping majlis-majlis begini akan memberi ruang dan peluang kepada kerajaan untuk menyampaikan mesej-mesej tertentu, malah mungkin seperti amalan yang sebelumnya itu membawa gula-gula dengan pengumuman-pengumuman tertentu yang barangkali boleh memberikan reaksi positif dan sudah tentu membawa kepada persepsi positif bahawa mereka ini cakna ataupun respon kepada permasalahan rakyat. Jadi perkara-perkara sebegini memang sangat diperlukan dalam konteks politik, terutamanya apabila kita bercakap tentang politik orang Melayu yang banyak dikaitkan dengan aspek-aspek sosiologi dan budaya politik orang Melayu yang lebih menekankan budaya personal, adanya sentuhan-sentuhan peribadi, adanya kita kata direct contact dan juga gula-gula politik yang sebati dengan orang-orang politik setiap kali melakukan majlis-majlis berskala besar seperti begini. Jadi saya rasa hal-hal sebegini sudah sebati dalam konteks budaya politik Melayu, mungkin juga politik budaya Malaysia. Jadi dalam isu-isu beginilah barangkali kegusaran pihak lawan itu kerana memahami bahawa sosio budaya politik orang Melayu yang kadang-kadang cepat termakan dengan majlis-majlis sebegini itu barangkali boleh menukar persepsi dan sebagainya. Cuma kita juga harus melihat dalam ini tidak memberikan pertukaran persepsi itu dalam cepat, kerana ini mungkin adalah satu titik kepada titik-titik yang lain membawa kepada pilihan raya yang barangkali berlaku dalam 2-3 bulan lagi. Jadi saya rasa untuk menjadikan ini sebagai satu titik kegusaran itu juga adalah tidak tepat, kerana saya yakin pihak pembangkang juga nanti akan melakukan counter narrative yang sama dengan majlis-majlis tertentu ataupun perkara-perkara tertentu untuk mengimbangi apa yang berlaku pada hari ini.
Counter naratif dan juga perang naratif ini sangat menarik apabila kita bercakap dari sudut politik dan sebagainya. Apatah lagi kita dalam bulan Aidilfitri dan juga bulan Syawal ini pastinya banyak personal touch ataupun direct contact yang perlu kita lakukan dan sebagainya, terutamanya apabila melibatkan ahli-ahli politik dan juga rakyat. Tuan Mijibu masih berada dalam talian. Kita akan sambung selepas ini. Kita nak berhenti rehat dahulu, kita kembali selepas ini. Baik, kembali dalam fokus minggu depan yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan rasa sukacita dan juga syukur kerana 30 rakyat Malaysia diselamatkan dari Khartoum, ibu negara Sudan yang dilanda konflik, selamat tiba di tanah air semalam. Dan Al-Sultan Abdullah menerusi akaun Facebook Istana Negara turut menzahirkan penghargaan kepada kerajaan Malaysia, khususnya pasukan operasi dari Malaysia dan di Sudan, diketuai Duta Besar Malaysia ke Sudan Muhammad Razdan Jamil atas usaha dan juga kejayaan membawa pulang rakyat dengan segera demi keselamatan mereka. Penghargaan juga diberikan kepada pemimpin dan kerajaan Arab Saudi dan Emirat Arab Bersatu UAE atas bantuan yang diberikan dalam operasi berkenaan. Selain itu, Al-Sultan Abdullah tidak ketinggalan menzahirkan ucapan terima kasih kepada rakyat dan masjid-masjid yang melakukan solat hajat dan doa selamat bagi keselamatan serta kesejahteraan rakyat Malaysia di Sudan berikutan krisis yang berlaku di negara itu. Pada Jumaat, 30 orang rakyat Malaysia terdiri daripada pegawai Wisma Putra, pekerja Petronas dan pelajar tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur kira-kira 2.54 petang melalui penerbangan Saudi Arabian Airlines dari Jeddah. Menteri Luar Datuk Sri Zamri Abdul Kadir sebelum itu dilaporkan berkata usaha membawa keluar rakyat Malaysia menerusi misi menyelamat oleh pasukan khas Op Sudan pastinya lebih sukar sekiranya tiada pembabitan yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut Zamri, Al-Sultan Abdullah sendiri telah menghubungi Presiden UAE untuk membantu operasi membawa keluar rakyat Malaysia dari Sudan. Manakala tindakan Perdana Menteri menghubungi pemimpin Sudan bagi mendapatkan laluan keselamatan sewaktu perjalanan sejauh 1,233 km dilakukan dari Khartoum ke Pelabuhan Sudan telah menyumbang kepada kejayaan operasi yang amat kompleks itu. Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan komitmen kerajaan perpaduan pimpinannya untuk menoktahkan permasalahan miskin tegar di seluruh Kedah tahun ini. Sehubungan itu, Perdana Menteri mengharapkan semua pihak termasuk Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan pihak berkuasa tempatan PBT yang terlibat berusaha merealisasikan hasrat berkenaan. Kerana adalah mengaibkan bagi negara yang punya keupayaan dengan khazanah besar, minyak dan gas, kelapa sawit dan pelbagai industri tidak boleh menyelesaikan soal basic kemiskinan tegar di negara kita. Anwar berkata ketika menyampaikan sembah ucapan menjunjung kasih Perdana Menteri sempena keberangkatan Sultan Kedah dalam Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani di Hotel Raya pada Sabtu. Perdana Menteri turut memaklumkan kerajaan pimpinannya telah memperuntukkan sekitar 1.6 bilion ringgit bagi Kedah melalui Belanjawan Madani 2023. Peruntukan berkenaan tidak termasuk beberapa inisiatif lain seperti bantuan kepada sekolah dan klinik daif, projek bekalan air di beberapa daerah di Kedah. Perdana Menteri juga memberi jaminan akan membantu memudah cara kemasukan pelaburan ke Taman Teknologi Tinggi Kulim susulan lawatan ke China bulan lalu sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi yang bermakna di negeri jelapang padi itu. Saudara Mujibu Abdul Muiz, Fellow Kursi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM masih lagi bersama-sama saya melalui dalam talian. Dan Saudara Mujibu, tadi kita lihat isu berkaitan dengan kerajaan komited untuk membasmi kemiskinan tegar di negeri Kedah. Dan pastinya untuk 5 negeri lain ada isu-isu yang pastinya dibawa oleh kerajaan dan untuk menyelesaikan dalam bentuk kerajaan perpaduan hari ini. Bagaimana Saudara Mujibu melihat kesempatan rumah terbuka ini diambil bagi memastikan antara isu-isu negeri walaupun ditakbir oleh pembangkang dan sebagainya perlu diselesaikan oleh kerajaan perpaduan?
Halo saudara. Okey. Kita masih cuba mendapatkan saudara Mujibu, tetapi dalam konteks apa yang kita bicarakan dalam fokus minggu depan, yang pertama adalah hari ini selesai di Kedah di Hotel Raya yang mana adanya sambutan Aidilfitri ataupun Rumah Terbuka Malaysia Madani yang dihadiri oleh Perdana Menteri dan juga anggota kabinet yang lain, dan seterusnya akan berlangsung di Kedah, di Pulau Pinang dan beberapa negeri lain termasuk di Kelantan, Terengganu dan sebagainya. Kalau saudara Mujibu telah bersedia dan berada dalam talian ketika ini, soalan saya tadi adalah berkaitan dengan setiap negeri pastinya membawa isu-isu penting oleh kerajaan perpaduan. Di Kedah pastinya isu kemiskinan tegar perlu disegerakan ataupun diselesaikan dalam tahun ini juga. Begitu juga diikuti oleh 5 negeri lain selepas ini yang membawa isu-isu berbeza. Bagaimana kesempatan ini perlu dilakukan oleh kerajaan hari ini untuk menyelesaikan isu-isu negeri walaupun ia ditakbir oleh pembangkang? Ya, sudah tentu bila kita bercakap tentang pilihan raya negeri, maka isu-isu tempatan dan isu-isu lokal ya akan menjadi isu-isu yang besar dan juga mendominasi sepanjang tempoh berkempen, dan momentum yang dibina menuju kepada pilihan raya negeri itu akan tentu menyentuh perkara-perkara ini. Berbeza keperluan dan juga kehendak antara negeri-negeri itu tidak menjadikan pilihan raya itu akan ditala secara berbeza, kerana isu-isu pembangunan ini sedikit sebanyak akan terkait dengan isu-isu berkaitan dengan federalisme antara hubungan negeri dan persekutuan, dan juga kita bercakap tentang isu-isu pembangunan dan juga kemampuan negeri dalam aspek tadbir urus, keuangan dan juga menyelesaikan masalah pembangunan yang asas yang sudah tentu ini akan menjadi ujian kepada negeri-negeri dalam mempamerkan prestasi mereka dan mengotakkan janji yang telah dilakukan ataupun yang rangka pembangunan yang akan mereka bentangkan sekiranya mereka ini terpilih untuk memimpin di peringkat ataupun di masa akan datang selepas pilihan raya, Ihsan ya. Jadi hal-hal sebegini saya rasa akan sudah tentu akan diberikan gambaran kepada pengundi. Bagi negeri-negeri yang menjadi pembangkang itu sudah tentu akan berhadapan dengan ujian terbesar, iaitu meyakinkan rakyat tentang bagaimana mereka ini akan mampu untuk menjadi pentadbir pada penggal seterusnya, di sebalik hubungan ataupun adanya persepsi bahawa hubungan antara pusat dan negeri yang penting dalam aspek pembangunan itu menjadi faktor yang tidak menjadi kelebihan kepada negeri-negeri pembangkang membagi negeri di Negeri Sembilan, di Selangor dan di Penang contohnya. Jadi ini mungkin salah satu faktor yang akan menjadi pertimbangan pengundi dalam konteks hal-hal tentang memilih parti-parti tertentu pada pilihan raya, dan sudah tentu negeri-negeri yang tidak sealiran dengan kerajaan persekutuan ini perlu ada satu grand plan yang lebih meyakinkan dalam konteks itu, di samping isu-isu nasional yang biasa yang terkait dengan Melayu Islam yang masih lagi menjadi senjata terbesar pihak pembangkang dan juga menjadi isu yang membelenggu kerajaan perpaduan di peringkat nasional dalam konteks untuk menawan negeri-negeri dan juga mempertahankan negeri yang mereka menangi dalam konteks pilihan raya negeri akan datang, Ihsan. Dan juga saudara Mujibu, di akhirnya kita membawa konsep rumah terbuka. Ini keunikan yang kita bawa. Apa saja perayaan ada rumah terbuka. Ini waktunya untuk pemimpin lebih dekat bersama dengan rakyat dan sebagainya. Tetapi dalam konteks kita melihat kepada penyatuan, perpaduan dan sebagainya tanpa mengira fahaman politik ataupun permusuhan politik semata-mata, bagaimana saudara Mujibu melihat kepada besarnya sebuah rumah terbuka ini untuk dibawakan konteksnya dalam penyatuan dan juga perpaduan rakyat Malaysia secara ringkas? Ya, ini mungkin dilihat daripada aspek perayaan dan juga inilah masa yang barangkali rakyat boleh berjumpa dengan pemimpin-pemimpin yang selalunya sukar kerana kesibukan dan kesuntukan masa mereka, di mana pertemuan-pertemuan sebegini itu lebih kurang berprotokol
Perdana Menteri itu berjumpa dalam keadaan yang lebih santai, maka elemen-elemen sebegini itu akan memberikan ruang dan peluang untuk rakyat berinteraksi secara berseluruh, secara mesra, berbanding dengan perjumpaan-perjumpaan ataupun perkara-perkara yang lebih berprotokol, yang lebih sophisticated, yang barangkali lebih sukar untuk rakyat hadir, dan juga Perdana Menteri juga sukar untuk mendekati secara peribadi dalam hal itu. Jadi saya rasa ini barangkali harus dilihat daripada aspek itu, daripada aspek yang lebih santai, yang lebih mesra, dan ini perlu menjadi titik kita kerana sebagai Perdana Menteri dia adalah milik bersama, dan sebagai Perdana Menteri juga dia itu bukan mewakili parti politik, tetapi juga sebagai ketua kerajaan yang akan menunjukkan bahawa hal-hal sebegini itu adalah sebahagian daripada apa yang sepatutnya dilakukan bagi menyantuni rakyat dalam aspek bahawa ini adalah hari besar, hari perayaan. Maka apa salahnya setahun sekali, ya Ihsan, ini saya rasa tidak timbul isu dan tidak perlulah dipolitikkan secara melampau oleh mana-mana pihak dalam aspek bahawa kita ini negara yang berbilang kaum, kita ada banyak perayaan. Maka saya rasa apa salahnya untuk menjadikan rumah terbuka sebegini sebagai satu titik pertemuan untuk beramah mesra, berbanding dengan menjadikan ia sebagai satu modal untuk serangan-serangan politik yang saya rasa akan lebih banyak dan tidak perlu digunakan dalam konteks ini. Bermandangkan kita akan berhadapan dengan berenergi, maka isu-isu dalam konteks politik dan pilihan raya itu akan lebih banyak pada masa akan datang. Ruang itu tetap ada sehinggalah pilihan raya negeri itu tiba kelak, Ihsan. Ya, ini bukan pentasnya untuk ada permusuhan politik dan sebagainya. Tapi saudara Mujibu, saya difahamkan nanti akan buat rumah terbuka. InsyaAllah kalau jemput saya datang nanti. Apa, terima kasih saudara Mujibu Abdul Muiz, Fellow Kursi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM. Ini fokus kita minggu depan. Apapun kepada anda, sentiasa dapatkan laporan dan juga berita terkini dari semasa ke semasa. Lungsuri@syahwani.com. Saya Sanah. Assalamualaikum. Jumpa lagi.